Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nur Hazimah Radik dalam Berita Pagi Sabah edisi Ahad 20 Ogos 2023. Kerajaan Persekutuan melalui Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM telah menyalurkan peruntukan 9.7 juta ringgit bagi menaik taraf dan menyelenggara bangunan-bangunan kelas Al-Quran dan Fardu Ain Kafah yang daif di Sabah pada tahun lalu. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berharap peruntukan yang lebih besar untuk tujuan itu dapat diteruskan tahun ini. Datuk Haji Ji berkata kelas kafah yang telah dibaik pulih itu dapat dimanfaatkan sebaiknya agar proses pembelajaran kafah semakin efektif dan lebih selesa. Bagi menghargai usaha dan bakti guru-guru kafah dalam mendukung hasrat kerajaan untuk pemerkasaan modal insan di Sabah, Majlis Ugama Islam Sabah MUIS telah meluluskan pemberian allowance tambahan sebanyak RM100 kepada setiap guru kafah di Sabah berkuat kuasa 1 Jun 2023. Datuk Haji Ji berucap merasmikan penutupan Iktifal Kafah Peringkat Negeri 2023 di Masjid Bandaraya Kota Kinabalu. Teks ucapan beliau dibacakan oleh Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Haji Ruslan Muharram. Datuk Haji Ji percaya kelas kafah dapat membangun modal insan di peringkat awal kanak-kanak. Ini kerana penyelesaian kepada keruntuhan akhlak masa kini berpaksikan kepada pengisian pendidikan agama dan menghayati ajaran Islam sebenar berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Zon Daerah Tawau muncul johan keseluruhan Iktifal Kafah Peringkat Negeri Sabah 2023. Pada majlis ini, Datuk Ruslan turut menyaksikan penyerahan cek curah berjumlah RM3 juta bantuan kewangan daripada Majlis Ugama Islam Sabah MUIS kepada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM Sabah. Rakyat diajak sama-sama menunjukkan semangat patriotisme dengan mengibarkan jalur gemilang di kediaman, kenderaan dan premis perniagaan masing-masing. Ahli Parlimen Kalabakan Datuk Andi Muhammad Suryadi Bandi berkata, pengibaran jalur gemilang oleh segenap lapisan masyarakat mampu menyemarakkan lagi sambutan Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia 2023. Datuk Muhammad Suryadi berkata semua pihak perlu memainkan peranan masing-masing dalam memeriahkan sambutan tersebut sehingga sambutan Hari Kebangsaan 31 Ogos ini dan Hari Malaysia pada 16 September 2023. Untuk memeriahkan bukan hanya terletak di pundak agensi kerajaan dan juga persekutuan dan juga negeri, tetapi juga agensi swasta, JLC harus memainkan peranan masing-masing. Dan semua ini adalah hari kebangsaan. Ya. Kita sebagai warga negara Malaysia, sebagai rakyat Malaysia menyambutnya dan kita mesti meraihkan, mengikut kita punya peranan masing-masing. Ya. Setiap orang ada fungsi, setiap orang ada peranan. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan program perkhidmatan komuniti bergerak dan pelancaran konvoi kembaran merdeka jalur gemilang KMJG 2023 peringkat daerah Kalabakan di Dewan Terbuka Kalabakan. Sementara itu, Pegawai Daerah Kalabakan Muhammad Ali ketika ditemui menyambut baik KMJG 2023 yang turut melalui daerah Kalabakan. Menyambut baik usaha ini, menjelajah ke seluruh Sabah untuk menggelorakan semangat patriotisme bukan saja di kawasan bandar tetapi juga di kawasan-kawasan di seluruh Sabah. Alhamdulillah tahun lepas mereka hanya singgah untuk flag off. Tahun ini kita ada acara sambutan di sini dan dapat kita melihat kehadiran, kemeriahan dan saya percaya hasrat dan matlamat program ini dapat kita capai dengan adanya kerjasama dan komitmen serta penglibatan semua pihak. Daerah Kalabakan merupakan destinasi ke-63 konvoi KMJG 2023. Peserta konvoi juga turut singgah ke Tugu Peringatan Kalabakan. Seramai 14 finalis akan merebut gelaran Miss World Malaysia 2023 termasuk 4 peserta dari Sabah. Sabah kali ini menjadi tuan rumah kepada pertandingan itu yang akan berlangsung di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu pada 25 Ogos depan. Menurut Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Christina Liu, Festival Miss World Malaysia mampu membina jati diri golongan wanita ke arah hidup yang lebih positif dan proaktif, menyokong aktiviti pembangunan masyarakat serta negara. Ini kerana festival itu bukan sekadar pertandingan kecantikan semata-mata, namun ia bertujuan membawa kesedaran yang lebih meluas mengenai pelbagai isu serta misi kemanusiaan yang akan diketengahkan oleh para peserta.
Beliau juga positif dengan usaha Hyperlife Festival Malaysia selaku penganjur untuk menonjol serta menyerlahkan keunikan negeri ini ke peringkat global baik dari segi pelancongan maupun kemanusiaan. Datuk Christina berkata demikian dalam sidang media memperkenalkan finalis Miss World Malaysia 2023 di Kota Kinabalu. Teks ucapan beliau dibacakan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Pelancongan Sabah, Noreda Osman. Datuk Christina berharap peluang kali kedua Sabah sebagai tuan rumah secara tidak langsung mampu meningkatkan industri pelancongan di negeri ini. Kerajaan sentiasa memastikan rakyat di negara ini sentiasa bersiap sedia untuk menghadapi bencana alam. Pegawai Daerah Kota Belud, Haji Bakri Haji Nanun berkata, persiapan awal penting supaya risiko bencana seperti kematian dan kemusnahan harta benda dapat dikurangkan. Haji Bakri berucap merasmikan program pendidikan awam bencana alam Kampung Melangkap Kota Belud 2023. Beliau dalam pada itu mengalu-alukan program pendidikan berkenaan memandangkan kawasan Kota Belud berisiko dilanda gempa bumi, banjir dan kemarau. Program pendidikan awam bencana alam ini dapat membantu masyarakat meningkatkan kesedaran berkenaan bencana alam serta membantu mempersiapkan diri menghadapi bencana alam di masa akan datang. Program berkenaan merupakan anjuran Pusat Kajian Bencana Alam NDRC, Fakulti Sains dan Sumber Alam FSSA, Universiti Malaysia Sabah UMS dengan kerjasama pelbagai jabatan dan agensi kerajaan berkaitan. Pelbagai aktiviti diadakan sempena program berkenaan termasuk pameran poster kajian bencana alam, latihan kecemasan banjir, kebakaran dan gempa bumi kepada komuniti. Persatuan Ibu Bapa, Komuniti dan Swasta PIBKS sentiasa terbuka menjadi tulang belakang, mata dan telinga sekaligus menjalin kerjasama dengan pihak sekolah khususnya guru-guru kaunseling dalam membentuk perkembangan pelajar. Ini termasuk menyelesaikan isu serta masalah pelajar dan menjadikan PIBKS antara medium perkembangan positif komuniti di setiap sekolah. Focal Person Kebangsaan Kementerian Pendidikan Malaysia KPM Muhammad Arif Tun Sakaran berkata guru berperanan memaksimumkan kebolehan murid ke tahap lebih baik. Begitu juga daripada segi kaunseling juga kita akan sentiasa bersama-sama yang mana bagi merealisasikan juga anjakan di dalam pelan pembangunan pendidikan supaya kita antara kerjasama dengan PIBKS dan sekolah ini perlu perluaskan. Muhammad Arif ditemui pemberita sempena Simposium Inovasi Amalan Terbaik Kaunseling dan Karnival Pendidikan Kerjaya Peringkat Sabah serta Mesyuarat Agung Tahunan Negeri Sabah 2023 di Kota Kinabalu. Terdahulu dalam ucapannya, beliau berkata penglibatan PIBKS dalam pembelajaran anak-anak mewujudkan pelbagai faedah kepada pelajar, guru dan ibu bapa. Dalam majlis ini, pelbagai anugerah disampaikan, antaranya anugerah Guru Kaunseling Cemerlang, anugerah Proaktif, anugerah Harapan, anugerah Prihatin dan Penyayang serta anugerah Kepimpinan. Festival Sandakan menjadi wadah bagi Majlis Perbandaran Sandakan MPS mengukuhkan hubungan baik dengan masyarakat setempat. Presiden MPS Henry Idol berkata, pelbagai pengisian diatur bagi mencapai hasrat tersebut termasuk karnival memancing yang turut bertujuan memasyarakatkan MPS di lapangan. Henry berkata selain mengimarahkan sambutan Festival Sandakan, karnival memancing secara tidak langsung menjadikan ruang interaksi lebih santai di antara warga MPS dengan masyarakat. Beliau berucap demikian ketika merasmikan penutupan karnival memancing sempena Festival Sandakan di Harbour Square, Sandakan. Henry yakin sambutan hangat yang diterima daripada peserta membuktikan MPS mampu menjalinkan kemesraan bersama masyarakat setempat. Justru beliau berharap karnival tersebut menjadi medan menyuburkan ikatan persaudaraan dan jalinan kerjasama semua pihak demi manfaat bersama. Ikan pedukang seberat 1.57 kg membawa tuah kepada peserta bernama Sabri yang diumum pemenang utama karnival memancing sekaligus membawa pulang hadiah wang tunai RM2,000. Di Kota Kinabalu, lebih 20 ahli Persatuan Wartawan Sabah SJA mengambil bahagian dalam perlawanan bowling persahabatan dengan Suria Group. Pertandingan anjuran Suria Capital Holding Berhad berkenaan merupakan antara tanggungjawab sosial korporat kumpulan tersebut bersama media.
Menurut Ketua Pegawai Kewangan Suria Capital Holdings Berhad, Lai Su Yin, program ini juga adalah bagi menghargai peranan media sebagai medium informasi kepada masyarakat. What we did is to engage with the media. It is one of our CSR activities, which I think we have to build a close relationship with the media. Especially, I think we appreciate what the media has done. I think telling the good story, the true stories, and your commitments on sharing the news to us. Lai Su Yin ditemui pemberita selepas pertandingan bowling yang diadakan di Kota Kinabalu. Beliau berkata aktiviti seumpama ini bukan sahaja dapat mengenali rakan media dengan lebih dekat, malah dapat bertukar pandangan selain membantu menguat-uatkan program CSR yang dijalankan kumpulan berkenaan. Taman papan selaju pertama di Sandakan dijangka dapat digunakan hujung tahun ini. Ahli Parlimen Sandakan Vivian Wong Shiri berkata, setakat ini pembinaan taman tersebut telah mencapai 60% siap. Vivian berkata pihaknya dengan kerjasama Jabatan Belia dan Sukan JBS Sandakan akan memastikan kemudahan itu mencapai piawaian bagi penggiat sukan berkenaan. Ini berikutan aduan yang disuarakan penggiat sukan berkenaan terhadap beberapa halangan dan reka bentuk di taman berkenaan. Mereka menyuarakan bahawa skateboard park ini mesti ditukar dia punya layout baru boleh digunakan. Jadi kami bersama dengan skateboarder sudah ada satu meeting dan untuk bagaimana untuk fix masalah itu dengan sebaiknya. Vivian ditemui pemberita selepas merasmikan program jelajah Genta Belia peringkat Sandakan di Dewan Yu Yuan Sandakan. Mengulas program berkenaan, beliau berkata ia merupakan peluang untuk memperkasa, menyelaras dan menghubungkan peluang keusahawanan antara belia dan agensi berkaitan. Sementara itu, Pegawai Belia dan Sukan Sandakan Muhammad Syahrin Ibrahim ketika ditemui berharap para peserta dapat memanfaatkan program berkenaan untuk memperkasa ekonomi mereka. Diharapkan program ini dapat sebagai satu impak kepada belia dari segi aspek ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup, daya saing dalam kehidupan seharian. Pelbagai aktiviti diadakan sempena jelajah ini termasuk pameran, ceramah dan pertandingan mewarna untuk kanak-kanak. Sekian berita pagi Sabah menyusul selepas ini berita pagi Sarawak. Saya Nur Hazimah Radik, Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum. Motivation, RTM, especially for you. Noi kombinasi, onsoi kapio, osonong kopi.